Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru saja dilantik sebagai Ketua Armada Pemuda untuk Parti Bersatu, Hilman sudah bersuara mengejutkan PAS. Adakah ini adalah petanda bahawa Bersatu mahu jadi bos dalam Perikatan Nasional? Kata Hilman, ada dalam PAS tidak selesa gaya kerja saya, kata Ketua Baharu Pemuda Bersatu itu. Hilman Idam menyangkal spekulasi beliau akan sukar bekerjasama dengan pemuda PAS yang dikatakan tidak gemar dengan Puak Azmin Ali. Ketua Pemuda Baharu Bersatu yang baru dilantik itu, Hilman Idam menolak spekulasi bahawa beliau akan berdepan cabaran bekerjasama dengan pemuda PAS, tetapi mengakui mungkin ada segelintir pihak dalam parti Islam itu tidak selesa dengan gaya kerjanya. Menyangkal kabar angin bahawa pemuda PAS tidak senang dengan pihak yang dilihat sehaluan dengan Azmin Ali, Hilman berkata, bekas timbalan Presiden PKR itu selama ini mempunyai hubungan rapat dengan PAS. Soal pemilihan saya, kata Hilman, sebagai Ketua Pemuda Bersatu, mungkin ada benarnya sesetengah pemimpin PAS tidak selesa dengan cara saya bekerja, katanya lapor utusan Malaysia. Tetapi realitinya ada beberapa pemimpin PAS sendiri menghubungi dan mengucapkan tahniah atas kemenangan saya. Jadi apa maknanya itu, kata Hilman. Adun Gombak Setia itu turut mengimbau tawaran Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN ketika sayap itu baru ditubuhkan, Khairil Nizam Khairuddin daripada PAS kepadanya untuk menjadi Ketua Penerangan Pemuda PN. Jadi tidak timbul isu pemuda PAS tidak boleh bekerja sama dengan saya, katanya. Saya boleh bekerja sama dengan sesiapa saja demi mencapai matlamat Perikatan Nasional, menang pilihan raya, boleh duduk di atas landasan prinsip dan idealisme jelas yang memberi untung kepada rakyat, kata beliau lagi. Dengan 1,888 undi, Hilman menewaskan pengerusi tetap Pemuda Bersatu, Akmal Zahin Zainal Zahir, yang memperoleh 1,718 undi dalam persaingan jawatan Ketua Pemuda Bersatu. Sebelum ini, FMT memetik sumber Pemuda Bersatu sebagai berkata, kebolehan menguruskan hubungan dengan pemuda PAS akan menjadi pertimbangan utama perwakilan Bersatu apabila memilih pemimpin baharu sayap itu. Sumber itu berkata, pemuda PAS tidak berapa gemar dengan Puak Azmin dalam Bersatu. PAS sementara itu menafikan dakwaan mereka lebih berkenan kem tertentu dalam pertandingan Ketua Pemuda Bersatu. Hilman, bekas timbalan Ketua Pemuda PKR, meninggalkan parti pimpinan Anwar Ibrahim itu pada 2020 susulan langkah Sheraton yang membawa kepada kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan PH. Beliau menepis persepsi beliau setia kepada Azmin dengan orang berkata beliau juga orang Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Apa yang lebih penting, katanya, adalah mengangkat Bersatu ke tahap yang lebih tinggi. Beliau berkata Bersatu perlu tampil menjadi parti Melayu Islam yang dominan, terutamanya apabila ia dilihat sebagai ganti UMNO. Hilman mengakui jentera pilihan raya Bersatu tidak terarah dan bertaburan, tidak seperti PAS. Namun katanya parti itu masih muda, hanya ditubuhkan 8 tahun lepas. Dalam pada itu, beliau memuji kesetiaan ahli Bersatu yang kekal bersama parti walaupun mengalami kelesuan politik apabila tidak menjadi sebahagian kerajaan. Mereka masih kekal dalam Bersatu dan Pemuda kerana mereka ini pejuang yang sudah tentu setia dan tahap kesetiaan mereka diuji apabila tidak sesekali meninggalkan parti walaupun menjadi pembangkang. Tetapi, kata netizen, sudah ada beberapa yang meninggalkan Parti Bersatu dan telah pun membubarkan Parti Bersatu.
Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pemilihan New Mobile, jangan buat tuduhan liar kepada Agong, kata Vincent Tan. Taikun perniagaan Vincent Tan mempertahankan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar di tengah kontroversi pemilihan U-Mobile selaku pengendali rangkaian 5G kedua negara. Tan yang merupakan pengerusi U-Mobile berkata, Sultan Ibrahim telah menjadi pemegang saham syarikat itu sejak 2015, yaitu 9 tahun sebelum baginda menjadi Agong. Di saat kita menggalakkan perbincangan awam yang sihat, kita juga perlu menggesa yang sebarang komen melibatkan Agong kita dibuat secara bertanggungjawab dan berlandaskan fakta, bukan tuduhan liar, kata Vincent Tan. U-Mobile telah dan akan sentiasa terbuka untuk berhubung dengan masyarakat awam secara telus dan membina, kata beliau. Ini kerana kejayaan U-Mobile adalah ekoran sokongan masyarakat, katanya dalam kenyataan yang disiarkan Business Today hari ini. Sultan Ibrahim adalah pemegang saham kedua terbesar dalam U-Mobile dengan 22.3% pegangan. Pemegang saham terbesar adalah Street Mobile Investment Pte Ltd, subsidiari kepada ST Telemedia milik syarikat pelaburan Singapura Temasek dengan 48.3% pegangan. Hari ini, Street Mobile Investment diumumkan akan mengurangkan pegangannya kepada 20%. Tidak jelas siapa yang akan memiliki 29% pegangan yang akan dilepaskan itu. Namun, kecuali ia akan menjadi milik satu entiti tunggal, Sultan Ibrahim boleh menjadi pemegang saham terbesar selepas ini. Selain penglibatan Agong, keputusan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM yang berkenan, pemilihan U-Mobile turut membangkitkan persoalan mengapa syarikat telekomunikasi lain yang lebih berpengalaman diketepikan. Dalam kenyataan hari ini, Tan berkata, syarikatnya mempunyai kemampuan sama dengan syarikat lain. Dengan liputan rangkaian populasi pada tahap 95%, U-Mobile standing dengan Celcom, Digi dan Maxis, katanya. Katanya lagi, U-Mobile adalah syarikat telekomunikasi pertama yang menawarkan perkhidmatan 5G tanpa kos tambahan dan secara konsisten menawarkan perkhidmatan dengan harga 20 hingga 25% lebih rendah berbanding pesaingnya. Terdahulu, SKMM berkata U-Mobile dipilih atas beberapa faktor, antaranya rancangan perniagaan dan teknikalnya, rekod kadar aduan dan kepuasan pelanggan dan pencapaian syarikat dalam melaksanakan inisiatif infrastruktur lain. SKMM namun tidak menjelaskan bagaimana bidaan yang dibuat U-Mobile lebih baik berbanding syarikat telekomunikasi lain. Sementara itu, Tan juga mengkritik pentadbiran bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kerana cuba mewujudkan monopoli 5G menerusi digital nasional berhad. Dia mendakwa langkah itu membawa risiko kepada wang pembayar cukai. Sebaliknya, katanya, tiada dana awam akan digunakan dalam jaringan U-Mobile. Bertentangan dengan tuduhan liar, tiada kontrak berbilion ringgit yang melibatkan wang pembayar cukai diberikan kepada U-Mobile. U-Mobile akan mendanai keseluruhan pelaksanaan rangkaian kedua ini. Tiada satu pun wang pembayar cukai akan digunakan. Sangat berbeza dengan model monopoli pentadbiran Muhyiddin yang didanai pembayar cukai dan mendedahkan risiko kepada wang pembayar cukai kita, katanya lagi. Greenpeace kata bukan duit government pun, there's no issue, kata Greenpeace.
Jimmy Page kata, baik Tan Sri, ampun Tan Sri, kata Jimmy Page. Apa pula komen Anda? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi pendedahan mengejutkan seluruh Malaysia berkaitan dengan pentadbiran Muhyiddin Yassin semasa beliau menjadi Perdana Menteri. Tidak sangka sama sekali ini pernah berlaku dan ianya pula didedahkan oleh seorang ahli perniagaan hebat yang terkenal di Malaysia iaitu Vincent Tan. Hari ini, Vincent Tan membidas kerajaan Muhyiddin kerana mendesak rangkaian 5G tunggal. Pengerusi U-Mobile itu sebaliknya memuji keberanian kerajaan perpaduan memecah monopoli DNB. Saudara-saudara sekalian, dalam satu perniagaan, monopoli ialah satu perkara yang merugikan. Hal ini kerana ianya tiada persaingan. Apabila tiada persaingan, maka tiadalah mungkin penambahbaikan ataupun tiada penaik-naik tarafan kerana tiada persaingan. Apapun jadi dengan syarikat itu, dia tetap jalan seorang diri. Kerana tiada persaingan. Itu sebabnya pengerusi U-Mobile, Vincent Tan membidas kerajaan Muhyiddin kerana desak rangkaian 5G tunggal. Pengerusi U-Mobile Sdn Bhd Vincent Tan membidas tindakan kerajaan Muhyiddin Yassin sebelum ini yang mendesak pelaksanaan rangkaian 5G tunggal sambil mempertahankan pemilihan syarikat telekomunikasi itu melaksanakan rangkaian kedua. Tan berkata, pengendali rangkaian Mudah Ali sebelum ini bersedia melancarkan 5G dengan perbelanjaan sendiri. Tetapi kerajaan pimpinan Perikatan Nasional PN bertegas mewujudkan rangkaian tunggal dilaksanakan dan dimonopoli oleh Digital Nasional Berhad menggunakan wang pembayar cukai. RM4 bilion telah dibelanjakan sehingga kini dan 12.5 bilion lagi dirancang melalui pelbagai kontrak oleh DNB dalam tempoh 10 tahun. Secara keseluruhannya, RM16.5 bilion wang pembayar cukai menjadi taruhan, kata beliau. Model rangkaian tunggal bersifat monopoli yang dipilih oleh pentadbiran Muhyiddin bertentangan dengan amalan terbaik global. Model rangkaian borong tunggal sedemikian telah gagal di negara lain, kata beliau dalam satu kenyataan. Walaupun sumber akan terbazir jika semua syarikat telekomunikasi utama melabur dalam rangkaian 5G berasingan, juga terlalu berisiko hanya mempunyai satu rangkaian 5G untuk seluruh negara, kata Vincent Tan. Pengasas Berjaya Corp itu berkata, rangkaian 5G berbilang akan mewujudkan persaingan yang membawa kepada penambahbaikan dan inovasi, membabitkan kedua-dua rangkaian yang seterusnya akan menyaksikan pengguna mendapat perkhidmatan sebaik mungkin. Tan memuji keberanian kerajaan perpaduan memecahkan monopoli DNB sambil menegaskan bahawa pelancaran rangkaian kedua U-Mobile tidak akan melibatkan dana awam. Mempertahankan pemilihan U-Mobile, Tan berkata, syarikat telekomunikasi itu mempunyai 9 juta pelanggan pada akhir 2023 dengan lebih 10,000 tapak rangkaian di seluruh negara. Dengan liputan populasi rangkaian 95%, U-Mobile setanding dengan Celcom-Digi dan Maxis tambahnya. Menurut Tan, hasil dan keuntungan bersih syarikat itu masing-masing bernilai 3.5 bilion dan 102 juta pada tahun 2023 dengan jumlah aset 6.2 bilion ringgit dan modal saham 2.6 bilion ringgit. Tan berkata U-Mobile juga merupakan syarikat telekomunikasi pertama yang menawarkan
perkhidmatan 5G tanpa kos tambahan kepada pelanggan dengan package biasa kira-kira 20% hingga 25% lebih murah daripada pesaingnya. Mengenai pengurangan pegangan saham Straits Mobile Investment Pte Ltd dalam U-Mobile daripada 49% kepada 20%, hartawan itu menegaskan bahawa Telenor Norway mempunyai 33% kepentingan dalam Celcom Digi pada masa ini. Beliau turut menyeru semua pihak agar tidak mengeluarkan komen tidak bertanggungjawab terhadap yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menurutnya mempunyai kepentingan dalam U-Mobile sejak 2015, 9 tahun sebelum baginda ditabalkan sebagai Agong. Dalam pada kita menggalakkan wacana awam yang sihat, kita juga harus menggesa sebarang komen melibatkan Agong dibuat secara bertanggungjawab berdasarkan fakta bukan tuduhan liar, katanya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe.